Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Semoga berada dalam keadaan sihat dan insya-Allah kita sentiasa dipayungi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa memperbanyakkan amal-amalan yang soleh dan sentiasa mentaati perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala masih lagi penuhi kehidupan kita pada hari ini dengan pelbagai nikmat, daripada kita bangun tidur sehingga kita tidur semula, hatta masa tidur pun kita penuh dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pastinya alhamdulillah masih lagi Allah Taala kurniakan kita dengan dua nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kelas pendidikan Islam kita akan mempelajari satu bidang yang saya kira sangat penting, iaitu dalam bidang hadis, dalam tajuk hindari rasuah. Sebelum kita selusuri apakah yang dikatakan dengan rasuah, kita lihat dahulu beberapa gambar untuk kita lebih mendapat gambaran apakah yang dikatakan dengan rasuah. Apakah yang dimaksudkan dengan rasuah? Apakah rasuah ini boleh diamalkan dalam kehidupan kita? Siapakah yang boleh terlibat dengan rasuah? Dan yang paling penting, apakah hukum melakukan rasuah? An Abdullah bin Amr qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rawahu Tirmizi. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Daripada hadis ini kita dapat lihat pemberi rasuah dan penerima rasuah dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Makanya hukumnya adalah berdosa besar dan haram. Daripada intipati hadis ini, kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan rasuah. Rasuah ialah satu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Ataupun ianya boleh ditakrifkan sebagai penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan upah, diskaun. Sebagai contoh, seorang pekerja telah menghulurkan sejumlah wang yang besar kepada majikannya supaya beliau dinaikkan pangkat dengan segera. Ataupun contoh yang lain, seorang kontraktor telah menghadiahkan seutas jam tangan yang mewah ataupun menghadiahkan apa-apa sahaja yang mewah kepada seorang pegawai atasan, pegawai kerajaan yang bertugas untuk meluluskan projek kepada syarikat milik kontraktor berkenaan, walaupun projek ataupun kontraktor tersebut tidak memiliki apa-apa kualiti yang diperlukan untuk menerima projek tersebut. Ataupun dengan cara lain, ataupun contoh lain, seorang anggota polis yang menerima rasuah daripada seorang pesalah narkotik ataupun pesalah yang mengambil dadah untuk dilepaskan kesalahannya. Itu pun dikira rasuah apabila seseorang itu mengambil satu upahan, imbuhan untuk melepaskan seseorang daripada melakukan yang telah melakukan kesilapan untuk tidak dikenakan apa-apa tindakan.
Jadi rasuah ini merupakan perbuatan yang boleh mengakibatkan dosa dan mesti kita jauhi kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemberi dan penerima rasuah. Okey, baiklah, kita teruskan kepada apakah sebab-sebab berlakunya rasuah. Yang pertama adalah iman yang lemah, di mana tidak takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala, mendahulukan hendak diri daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua disebabkan oleh kelemahan diri, iaitu gagal mengawal kehendak diri dan tiada ilmu dan kesedaran tentang dosa dan bahaya rasuah. Dan yang ketiga, bersifat tamak untuk mendapatkan sesuatu. Di sini ingin meraih sesuatu jawatan dengan mudah, mahu segera hidup mewah. Dan semua perkara yang penyebab berlakunya rasuah ini boleh kita katakan disebabkan terlalu cintakan dunia, iaitu kita mempunyai satu penyakit yang Nabi SAW lebih kurang bagi tahu maksud dia penyakit wahan, iaitu hubbud dunya wa karihal maut, terlalu cintakan dunia dan takutkan mati. Inilah penyebab berlakunya rasuah wujud di dalam kehidupan seseorang individu, masyarakat ataupun negara. Okey, seterusnya kita lihat dahulu apakah yang bagaimanakah ataupun apakah akibat apabila seseorang itu terjebak dengan rasuah. Yang pertama, dapat menjatuhkan maruah diri. Yang kedua, dilihat dapat menimbulkan permusuhan. Yang ketiga, sifat amanah dan tanggungjawab akan terabai. Seterusnya, kestabilan sesuatu organisasi akan tergugat. Seterusnya, mendapat kemurkaan dan laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hidup tidak tenang dan tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, masya-Allah, sungguh dahsyat kesan rasuah ataupun akibat rasuah bila kita dah terjebak di dalam rasuah. Jadi, bagaimanakah rasuah ini dapat menjatuhkan maruah sebenarnya? Di dunia pun Allah dah tunjukkan, apatah lagi di akhirat. Walaupun dekat dunia kita terlepas, dan pastinya di akhirat tidak pernah akan terlepas. Ini sekiranya seperti gambar yang saya tunjukkan, inilah salah satu bagaimana maruah seseorang itu dapat terjejas. Dia telah ditangkap oleh pihak berkuasa dan seluruh keluarganya malu. Malah reputasi kehidupan dia pun dipandang hina oleh rakan sekerja dan masyarakat, hilang kepercayaan, hidup tertekan, wujudlah penyakit, pelbagai penyakit mental seperti depres dan sebagainya, hilang keluarga dan rakan, dan maruah keluarga juga akan turut tercalar disebabkan perbuatan rasuah. Okey, baiklah. Kita lihat pula apakah kebaikan jika kita terhindar, kita dapat menjaga diri kita daripada tidak melakukan rasuah. Yang pertama, masyarakat hidup bersatu padu. Seterusnya, sesuatu organisasi akan lebih stabil. Kerana apa? Di situ telah turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sesuatu organisasi, keberkatan melimpahi dalam organisasi tersebut. Seterusnya, sifat amanah dan tanggungjawab akan menjadi budaya dan tak ada seorang pun rasa untuk cemburu, hasad, dengki kepada rakan sekerja antara satu sama lain.
dan ekonomi, politik dan sosial sesebuah negara dapat dikukuhkan, dan yang pasti mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hidup akan lebih tenang dan pasti diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah, daripada hadis tadi kita dapat lihat apakah pengajaran yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita dapat menjauhi rasuah dengan bersungguh-sungguh. Kerana apa? Islam melarang kita memberi dan menerima rasuah. Rasuah merupakan perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Bukan dosa yang biasa-biasa, tetapi dosa besar. Yang kedua, mendapat laknat daripada Allah dan Rasul, dan balasan yang sentimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh mereka pasti akan diterima, tidak di dunia, pasti di akhirat. Selain daripada itu, negara juga akan mundur dan kucak katir sekiranya amalan rasuah akan diamalkan di dalam sesuatu tempat tersebut. Oleh itu, setiap individu dalam sesuatu organisasi mestilah melaksanakan dengan penuh komitmen dan menjauhi perbuatan rasuah. Okay, sebagai kesimpulannya dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah rasuah ialah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang wajib kita jauhi kerana kesannya sangat buruk kepada individu, masyarakat dan negara. Oleh itu, setiap individu yang diberi amanah dan tanggungjawab dalam sesuatu organisasi mestilah melaksanakannya dengan penuh komitmen dan menjauhi perbuatan rasuah. InsyaAllah perbuatan kita dengan menjauhi rasuah akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana keberkatan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya Dia sahaja yang boleh memberi ketenangan, kecukupan kepada manusia. Jadi sekadar itu saja pembelajaran kita berkenaan dengan rasuah. Jadi semoga memberi manfaat kepada kita semua dan kita faham apakah yang dimaksudkan dengan rasuah. Jadi sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, suka saya untuk ingatkan semula, pertama kita ingat apa yang kita belajar hari ini berkenaan dengan rasuah. Kita cuba doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala beri kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita dapat amal dalam kehidupan kita, dan perbuatan rasuah dapat terhindar daripada diri kita dan juga ahli keluarga kita. Walaupun anda baru berumur 12 tahun, insya-Allah satu hari nanti anda akan membesar dan anda juga terhindar daripada perbuatan dan amalan rasuah. 3 pesanan saya sebelum saya akhiri. Pertama adalah jaga solat, jaga solat awal waktu, insya-Allah Allah akan memberikan anda keberkatan. Kedua, melakukan perbuatan yang kedua, banyakkan mengaji Al-Quran. Yang ketiga, buat sebanyak mungkin amalan-amalan soleh. Dan saya minta maaf atas kekurangan saya mengajar pada hari ini. InsyaAllah apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk atas kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.